let it go, let it go. Ha, siapa tahu lagu apa? Pandai, lagu Frozen tentang Puteri Elsa. Tapi hari ni kakak nak cerita tentang Puteri Gunung Ledang, bukan Puteri Elsa. Cerita Puteri Gunung Ledang ni mulanya dengan kisah Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ni adalah Sultan Melaka yang ke-8. Beliau baru saja kemangkatan isterinya. Kesian kan, isteri dia dah tak ada. Jadi Sultan pun sedih mengenangkan isteri dia yang disayang tu pergi meninggalkan dia. Tapi baginda ada lagi isteri-isteri lain. Walaupun macam tu, hati beliau tetap sedih. Istana yang beliau duduk tu terasa sunyi, terasa kosong. Kemurungan Sultan tu buatkan pembesar-pembesar jadi susah hati. Terutamanya Tun Bendahara dengan Laksmana Hang Tuah. Ada satu malam tu, Sultan bermimpi waktu dia tengah tidur. Dia mimpi dia jumpa dengan seorang perempuan cantik sehingga membuatkan baginda rasa terpikat, tergoda. Cantik sangat. Bila esok siang, Sultan cepat-cepat bangun dan bertitah. Dia panggil semua pembesar-pembesar dia untuk panggil ahli nujum negara datang menghadap dan menilik mimpi beliau. Ahli nujum pun berkata, perempuan itu adalah Puteri Gunung Ledang, penjaga Gunung Ledang sejak beratus tahun dahulu. Baginda terkejut kerana selama ni baginda selalu mendengar tentang kecantikan Puteri Gunung Ledang. Tapi baginda tak percaya. Sampailah baginda bermimpi tentang kecantikan puteri tersebut. Baginda menjadi terlalu seronok dan baginda menitahkan kepada seluruh pembesar yang baginda nak berkahwin dengan puteri tersebut. Dan beliau nak ambil Puteri Gunung Ledang jadi permaisuri Melaka. Pembesar-pembesar mula susah hati. Yelah, Gunung Ledang jauh. Melaka nak ke Gunung Ledang. Gunung Ledang kat mana? Johor. Tapi disebabkan titah Sultan, walaupun benda tu mustahil, maka persiapan tetap dijalankan, diteruskan. Disediakan hantaran, makanan untuk perjalanan pembesar-pembesar meminang Puteri Gunung Ledang. Pinangan ni diketuai oleh Laksmana Hang Tuah. Bila esok paginya, subuh-subuh tu, mereka dah siap sedia dah terus keluar berangkat pergi meminang Puteri Gunung Ledang. Bawalah segala hantaran, harta-harta istana yang nak dihadiahkan pada Puteri Gunung Ledang ni, dengan harapan Puteri Gunung Ledang akan terima Sultan. Ialah sebab barang-barang banyak. Jadi mereka teruskan perjalanan. Yelah, perjalanan kan jauh. Jadi setelah beberapa hari mengembara, hujan, panas, ribut, petir, ramailah yang keletihan, kelaparan, sakit. Jadi rombongan tu semakin lama semakin berkurang. Tapi mereka tetap teruskan perjalanan walaupun ada pengiring yang rebah, jatuh dan tak mampu nak teruskan perjalanan lagi. Dan akhirnya mereka sampai ke puncak Gunung Ledang. Tapi mereka tergamam. Kenapa? Sebab di puncak Gunung Ledang tak macam dalam hutan. Tak ada pokok-pokok yang besar-besar. Dia macam taman yang cantik, dikelilingi tasik. Luar biasa kan? Malah udaranya pun segar, berbau harum. Di dalam tengah seronok menghayati keindahan taman tu,
Tiba-tiba mereka terdengar ada alunan gurindam yang agak aneh dan mereka tak pernah dengar sebelum ni. Tapi menyedapkan halua telinga, membuatkan mereka berhayal dan mendengar alunannya. Dalam tengah berhayal tu, tiba-tiba datang seorang nenek tua, bongkok, berjalan menghampiri Tun Mamat, Tun Setia dan Laksmana Hang Tuah. Mereka terkejut. Nenek ni muka dia garang, bodoh, bengis. Dia tak benarkan mereka ni berkata-kata. Terus dia cakap, Tuan Puteri bertitah, jika Sultan mahu berkahwin dengan baginda, beliau perlu memenuhi syarat-syarat beliau, iaitu sebuah jabatan emas yang dibina dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang. Sebuah jabatan perak yang dibina dari puncak Gunung Ledang hingga ke Istana Melaka. 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, dan semangkuk darah Raja Muda Sultan Ahmad Shah, iaitu anak Sultan Mahmud Shah yang masih kanak-kanak lagi. Mendengar saja syarat-syarat puteri tu, pembesar jadi susah hati. Dalam memikirkan dan berasa resah, tiba-tiba nenek tu hilang. Terus tinggalkan pembesar-pembesar tu. Mereka pun terpaku dan tergamam. Yelah, tak sempat nak tanya, tak sempat nak bertanya bagaimana, apa. Dengan hati yang gusar, mereka balik ke istana. Jalan-jalan, yelah jauh. Bila sampai, dengan berat hati, pengiring-pengiring dan pembesar-pembesar istana masuk ke istana, masuk ke balairung, menghadap dengan Sultan. Laksmana Hang Tuah menyatakan syarat-syarat Puteri Gunung Ledang tadi. Satu, sampai yang ke-6. Dan apabila yang terakhir, Laksmana Hang Tuah tergugup. Sukar untuk Laksmana Hang Tuah menyampaikan, tapi dia kena cakap juga. Bila dia bagi tahu yang Puteri Gunung Ledang nak semangkuk darah anak raja, semua menundukkan kepala dan Sultan pun terkejut. Sultan diam, berfikir dan berfikir. Pembesar-pembesar ni semua dah susah hati, dah risau dah. Yelah, kalau Sultan mahu juga, macam mana? Dalam duk berfikir, akhirnya Sultan Mahmud pun bertitah. Dia kata macam ni, jikalau beta mahu, nescaya segala syarat peminangan yang ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu akan beta penuhi. Akan tetapi, syarat semangkuk darah putera Sultan Melaka tidaklah sanggup beta penuhi. Tiadalah sanggup beta mengambil darah daripada putera beta sendiri semata-mata untuk berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Legalah hati para pembesar setelah mendengar kata-kata Sultan Melaka tu. Jadi, Sultan pun taklah jadi kahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Kenapa? Yelah, orang nak ambil darah anak dia, mestilah dia tak nak, kan? Sebab tu kita kena ingat, tak semua benda dalam dunia ni kita boleh dapat, walaupun kita mampu untuk dapatkannya. Mungkin itu bukan hak kita. Ya? Itulah sahaja cerita Puteri Gunung Ledang. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.